أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Assalamualaikum. Salam Tuan Haji, sihat hari ni? Alhamdulillah. Masih kuarantin kan Tuan Haji? Dalam bilik kuarantin ni. Dah habis dah? Belum. Satu hari bulan Mac. Oh, belum lagi. 1 hari bulan Mac. Okey, kita lama dah. Alhamdulillah. Tapi saya dah 98% dah recover dah. Syukur. Tapi ada sakit-sakit badan lagi dah Tuan Haji? Tak ada. Saya okey dah. Oh, dah okey dah? Syukur. Okey dah.
hari ketiga tu, hari keempat saya dah negatif dah. Oh, okey. Dia orang identify Omicron lah kot, no? Tu Haji. Yang ni senang kan? Saya rasa lah. Super spreader lah apa kan? Ya. Saya pun tak tahu sama ada baru ni pun tak sihat juga. Tapi tak check apa pun, makan ubat macam tu 2-3 hari okey dah lah. Yalah kan. Rasanya kalau saya tu hari tak buat RTK, maknanya 3-4 hari dah baik lah. Dah, insya-Allah kan. Tak tahu positif lah kan. Betul. Dah report, dah declare dah, terlambat dah. Tak apalah. Ada hikmahnya lah insya-Allah. Itulah, saya pun malas nak pergi beratok-beratok, nak pakai gelang lah bagai kan. Bukan kita tak sakit macam tu kan, demam macam tu kan. So, think positif lah. Mudah-mudahan tak ada yang serius. Alhamdulillah lah. Syukur tak berlanjutan lah kan. Yalah. Makan ni lah. Makan lozenge sikit lah untuk tekak ni. Ada sikit lagi lah, no? Ada sikit lah. Ya. Yalah, insyaAllah. Tuan doakan saya. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Alhamdulillah. Doakan tu aja. Yalah. So, Team Bayu, everything okay? Semua flow dah cantik. Syed, thank you for joining in. Farah pula ini ada emergency, dia balik ke Pahang. Ada family emergency, dia balik ke Pahang. Tak apa, Syed ada, Anis ada, Syah ada, boleh support. Dia lebih kepada Q&A. Kerana orang yang baru ni, dia orang segan nak bertanya lah apa semua. Kita beri ruang dan peluang untuk dia orang bertanya. Ramai yang tak faham lagi tentang sistem kan, even tak faham lagi madu kelulut, sometimes to a very basic things kan, dia orang tak kenal sebab tak terkenal lagi madu kelulut ni, walaupun hari-hari ada juga coverage dan sebagainya, tapi masih lagi orang yang belum mengenali lah sepenuhnya kan. Jadi kita ambil ruang ni lah untuk kita nak share kan kepada semua. Okay guys, pass back to you. Sorry, saja nak tegur Tuan Haji kita. Go ahead guys. Baik, okay, sementara tu kita layan dulu lagu. Okay, and kita wait until 9 lah. Kita ikut tentatif kita. Wah, kita awal tu Haji. Itulah. Semangat. Kuarantin. Alright, tempuskan. Saya ada mana? Saya ada Syalam. Ada Syalam. Assalamualaikum Tuan Syed. Assalamualaikum. Khabar Tuan Syed? So confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, guide my steps, don't let me go
Assalamualaikum, Kat. Mana tengok. Waalaikumsalam. Masih Syah, masih Syuri, masih Janice. Saya Anis nanti cemuh tengok saya nanti soon, very soon. Sihat ke Kapten Bai? Lama tak tengok. Sihat tu. Kena rotan dia pun sikit, Kat. Lama tak tengok artis ni. Artis sangat, Sora pun tak ada ni. Sama ni, Sora hilang. Macam, Ji. Okey, 98%. 98%, Alhamdulillah. Ini bukan COVID yang positif, dia yang positif. Tak bos. Lah ni benda-benda positif memang sensitif kan, no? Itulah. Dulu positif bagus kan? Jadi positif tak bagus. Lah ni positif, tanya positif apa dulu. Saya tengah 6 bulan saya balik, so mungkin 10 hari sebab saya tak vaksin lagi. Lepas tu dah vaksin nombor semua tu pun mungkin tak berapa keluar sangat lah, tapi dekat Malaysia lah sebab banyak kes kan. Yalah. Kita pun ada medical condition, ada ubat semua. So tunggu saya lah. How was your appointment with doctor? Okay, hari tu buat last kali kemarin buat apa ni? Jumpa dia last kali lah di surgeon. So next one lepas ni pergi cardiologist Malaysia je lah. I see. Ataupun comeback saya maintain lagi saya punya residence ni. So once in a while memang datang dia. Faham. InsyaAllah kita pergi sekali ikut nanti. InsyaAllah. Industri penternakan lebah kelulut mencipta potensi pasaran yang lebih besar dengan memperkenalkan inovasi serta teknologi moden. Ia bagi memastikan kelangsungan rantaian madu kelulut selain mencipta sumber pendapatan, seterusnya meningkatkan taraf ekonomi komuniti setempat, khususnya golongan Bumiputera B40. Bayu Gagah Marketing Senam Berhad tampil dengan inovasi baharu iaitu Rumah Kelulut Lestari Mustafa Hive selain menggunakan sistem Hilda bagi mengendalikan pengeringan madu. Pengurus projek Inofosi DPUD Sarawak 2019, Suryadi Muhammad Nulis berkata, dan pemeliharaan lebah kelulut mempunyai potensi besar di seluruh Sarawak. Inovasi yang kita perkenalkan kenakan iaitu yang seperti yang kita boleh lihat adalah dari segi Mustafa Hive dan juga pengenalan dari segi yang Milos dan juga pengenalan aplikasi yang dipanggil iBoss. Aplikasi iBoss berfungsi untuk menalpasti masalah pada sarang lebah kelulut yang mempunyai koloni yang bermasalah dan jumlah kuantiti tuaian pada sarang bagi tujuan pemantauan dan analisa. Ia adalah platform atas talian yang menghimpunkan penternak kelulut dan menyediakan analisa serta maklumat bagi memperkasakan industri lebah kelulut. Sementara itu, Ketua Program Teraju Sarawak, Karina Dawit berkata, peranan teraju adalah membantu meningkatkan taraf ekonomi komuniti di kawasan pedalaman. Jadi di bawah melalui program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera, kita telah bersama beberapa agensi ataupun program menaikkan pendapatan komuniti di kawasan pedalaman, di kawasan kampung lah. Jadi antara rakan kolaborasi kita adalah Industri Sains Malaysia, di mana kita telah melaksanakan program pembangunan usahawan Bumiputera semenjak tahun lepas. Setakat ini, produk Bayu Kelulut telah menembusi pasaran antarabangsa dan diekspor ke 3 buah negara iaitu China, Jepun dan Taiwan dan akan melebarkan sayap ke Amerika Syarikat serta Arab Saudi menerusi kerjasama Universiti Sains Malaysia dan Teraju. Universiti Malaysia Terengganu UMT mencipta sejarah baru dengan penghasilan bar tenaga segera dengan menggunakan roti lebah kelulut yang berkhasiat tinggi, dan kajian berkenaan dibuat penyelidik UMT Profesor Madya Dr. Wan Iryani Wan Ismail sejak 6 tahun lalu selepas menyaksikan kekangan bekalan makanan ketika bencana bah kuning pada 2014. Dan sejak itu tercetusnya idea untuk menghasilkan produk makanan segera yang memenuhi keperluan dan khasiat yang diperlukan oleh tubuh manusia.
Profesor Madya Dr. Wan Iryani memilih roti kelulut yang selama ini dianggap tidak mempunyai nilai komersial. Namun setelah kajian dibuat, ia terbukti mengandungi antioksida yang tinggi. Produk ini merupakan produk berasaskan penyelidikan dan merupakan produk julung-julung kali yang kita menggunakan roti lebah daripada kelulut untuk dijadikan sebagai bar tenaga yang bukan sekadar memberikan tenaga secara segera tetapi turut memberi nutrisi-nutrisi yang berkhasiat kepada badan kita. Jadi ini merupakan inovasi terkini yang pertama berdasarkan tingkat dunia menggunakan roti lebah kelulut untuk memberikan tenaga dan juga nutrisi dalam masa yang sama. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas majlis pelancaran Be Ready Kelulut Energy Bar yang dibuat secara maya yang turut dihadiri Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Nur Aini Mohtar. Turut diadakan majlis penyerahan pelesenan hak cipta intelek antara UMT dan Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd yang juga secara atas talian. Tambah Dr. Wan Iryani, idea itu telah berjaya meraih geran penyelidikan bernilai RM120,000 dan kajian telah dilakukan bersama pelajar di Pusat Penternakan Kelulut. Bar tenaga ini sesuai diambil oleh pelajar, atlet dan petugas barisan hadapan yang berjuang melawan COVID-19. Sementara itu, menurut pengarah pemasaran wilayah Pantai Timur Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd Sabri Abidin Sulong, beliau optimis untuk mengetengahkan produk berkualiti tinggi ini ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah usaha Bayu Kelulut untuk mempertabatkan superfood pertama Malaysia dengan mengeluarkan produk hileran berdasarkan R&D bersama Universiti Tempatan. Pihak Bayu juga akan membawa energy bar ini ke GAFUD 2021 di Dubai, UAE pada akhir bulan Februari nanti dan memasuki pertandingan produk terbaik di sana, insya-Allah. Jadi saya amat teruja dengan perkembangan yang telah dilaksanakan oleh satu syarikat tempatan, Bayu Megah, yang ini telah melihat kepada keseluruhan value chain, ekosistem untuk memasarkan produk ini, satu produk yang halal, superfood Malaysia yang akan tembus di peringkat global, tetapi dia telah melihat tentang orang kata di peringkat awalnya. Pihaknya berharap superfood ini dapat menjulang nama UMT dalam pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan R&D serta menjadi inspirasi kepada penyelidik lain. Madu kelulut boleh dijadikan salah satu alternatif bagi meningkatkan imuniti badan manusia, lebih-lebih lagi ketika negara diancam virus COVID-19. Perkara itu disahkan menerusi hasil kajian dan penyelidikan mengenai manfaat serta kebaikan madu berkenaan. Menurut penulis buku Kelulut, Antioksidan dan Tekanan Oksidatif, Profesor Madya Dr. Razina Sharif, banyak lagi dapatan kajian daripada sampel asli madu kelulut diperolehi, malah dibukukan untuk rujukan para penternak dan masyarakat umum. Penulisan buku berkenaan turut mendapat kerjasama Bayu Gagah Marketing Sdn Bhd. Eksperimen yang dijalankan adalah berbentuk in vitro, di mana sampel yang diberikan menunjukkan madu kelulut mempunyai kesan antioksidan yang tinggi dan boleh melindungi sel dari kerosakan DNA. Anggap sahaja DNA ini sebagai tiang konkrit rumah, di mana apabila tiang rumah ini rosak, maka ia akan memberikan kesan kepada seluruh rumah. Jadi begitulah untuk analogi DNA. Jika DNA rosak, maka ia akan memberikan kesan kepada seluruh tubuh. Beliau yang juga Ketua Makmal Bioserasi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi CRIM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkata, selain meningkatkan imuniti badan, madu kelulut juga mampu berfungsi sebagai pelindung kepada kerosakan DNA dan tekanan oksidatif. Dalam pada itu, pengusaha produk Bayu Kelulut turut mengalu-alukan usaha dan kerjasama dengan pihak kerajaan, universiti dan industri dalam memperkasakan perusahaan industri madu kelulut ke persada dunia. Kajian terperinci secara saintifik seumpama ini juga diharap dapat meneroka kelestarian dan kebaikan madu kelulut sekaligus memberi maklumat baru kepada masyarakat. Mudahan masyarakat umum terima anjakan paradigma dan sedar serta mula beralih dari amalan pemakanan makanan sampingan yang mengandungi serba kimia kepada
pemakanan-makanan sampingan semula jadi alam seperti madu kelulut, keluaran bayu kelulut, satu jenama yang dipercayai. Dalam setiap hidangan bayu kelulut, ternyata ada rahsia alam yang tersimpan. Hasil segar dan manis. Khasiat madu asli yang diekstrak dari sarang lebah kelulut menjadikan bayu kelulut nutrisi terbaik untuk anda. Terima kasih Malaysia kerana telah mengiktirafkan madu kelulut sebagai superfood pertama Malaysia. Bayu kelulut, teman kelestarian hidup anda. Baik, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke sihat? Kalau sihat, komen 32. Alright. Tengok malam ni aktif ke tidak. 32. Kapten buat peace. Kapten buat 32. Mantap. Alright. So, okay. So, untuk sesi malam ni, kita adakan sesi Q&A untuk Madu Kelulut dan juga Habatus Sauda. Jadi, tuan-puan semua yang hadir pada malam ni diberi peluang untuk bertanyakan apa sahaja tentang Madu Kelulut ataupun Habatus Sauda. Alright. So, okay. Sebelum tu, kita akan mulakan sesi kita dengan sedikit info tentang sedikit sharing info tentang Madu Kelulut dan Habatus Sauda. Alright. Okay. Okay. Syah, mak sikit suara boleh tak Syah? Macam tak kuat lah. Tak boleh dengar. Okay, dah dengar? Dengar. Alright. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah perbezaan di antara bayu multiflora dengan bayu Borneo lah, ataupun Madu Kelulut multiflora dan Madu Kelulut Borneo. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, Madu Kelulut multiflora ni, nektar dia diambil daripada bungaan kawasan yang terkawal lah, seperti kebun buah, buah-buahan, seperti belimbing, rozel, rambutan dan dokong. Okay. Kalau macam Madu Kelulut daripada Borneo ni pula, dia main daripada pokok tau, pokok akasia. Macam ni, pokok akasia, pokok tunera, bunga selasih dan pokok herba. Ni adalah perbezaan lah di antara multiflora dengan Borneo. Okay, kalau multiflora pula, dia punya madu dia. Dipersilakan cik. Sorry Syah, saya nak explain sikit. Kita rebrandkan dia dulu daripada akasia. Borneo tu dulu kita namakan dia akasia. Dia punya, dan multiflora of course lah, daripada pelbagai jenis bunga-bungaan. Dulu ni kita dapatkan daripada hutan akasia saja, tetapi kita tak boleh dapatkan itu secara konsisten yang banyak. Sebab tu kadang-kadang kita kena ambil daripada multiple flowers juga, dengan 6 kawasan kita bersama USM tu. Jadi kita terpaksa, kita tak nak menipu pengguna lah, kata-kata daripada akasia semata-mata. Jadi sebab dia punya supply tu tak over consistent. Jadi ada yang batch yang kita dapat daripada akasia, ada yang kita dapat daripada multiple flowers. Jadi kita renamekan dia, rebranding dia kepada Borneo. Macam tu. Sebelum ni kalau ada otai-otai lama akan perasan lah, sebab dulu kenapa nama akasia, sekarang tukar Borneo pula. So that's the whole reason kenapa kita tukar. Harap dapat memahami. Abayus, apa khabar Abayus? Abayus ni antara rakan otai kita, penternak daripada Segamat. Apa khabar Abayus? Orang Segamat, sihat ke? Buka kamera sikit, lama tak tengok. Okay, sorry Syah, go ahead.
Tak ada Okey. respon pula daripada habis. Okey, tak apa. Okey, kita back to the ni lah. Okey, beza di antara multiflora dengan Borneo ni, kalau multiflora, dia punya kecairan dia tu, dia mengandungi air dalam 25% hingga ke 30%. Manakala Borneo ni, dia lagi pekat. Yang mana dia ada dalam 18% hingga 22% dia punya kandungan air dia tu. Okey. Dan kalau kita tengok dekat sini, kadar antioksida dia berbanding dengan madu Borneo ni lagi rendah lah. Untuk multiflora ni. Kalau Borneo ni, dia lagi tinggi kadar antioksida dia. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, dalam Borneo, madu kelulut Borneo ni, dia punya ni adalah dia punya kebaikan-kebaikan lah. Okay. Yang mana kadar antioksida dia lebih tinggi berbanding biasa, sifat terapeutik yang tinggi dan bagus bagi meningkatkan sistem pertahanan badan, kaya dengan kandungan amino asid, anti-proliferatif. Lepas tu kandungan vitamin C yang tinggi. Okay. Next. Okey, saya nak explain juga kenapa yang ni antara 25 hingga 30%. Saya perlu clarifikan kat sini. Sebenarnya kalau madu kelulut ni, kalau kita ambil daripada sarang dia sendiri, memang dia agak cair. Okay? Dia agak cair. Kalau ikut research, memang antara 25 hingga 30%. Tetapi kita kurangkan dia untuk mengelakkan fermentasi. Memang madu kelulut kita perlu kurangkan. Kalau zaman dulu-dulu, kita gunakan, zaman Fir'aun tu dia masuk dalam tempayan, atau untuk small trader dia masukkan dalam, bukan tempayan, pasu. Excuse me. Dia masuk dalam pasu untuk dia nak sejatkan air tu supaya tak berlakunya proses fermentasi. Proses fermentasi ni di mana a good microbe. Ada siapa soal ni, orang kemis ni, Puan Aisyah mungkin boleh explain dengan lebih convincing kot tentang proses fermentasi. Oh, Puan Aisyah daripada KK. Selamat datang Cik Azmi. Puan Aisyah, okey, tak apa. Puan Aisyah tak respon, saya explain. Dalam madu kita ni, yang ni penting untuk you all nak bercakap dengan potential client kita. So bahawa dalam madu kelulut ni dia ada good microbes. Kan, microbe tu ada microbe yang baik. Jadi bila microbe yang baik ni, kita kena simpan dia dalam freezer supaya dia dormant. Okay? Kalau kita keluarkan dan dia ada reaction dengan air, dia dah bangun, dia react dengan water activities, kat situlah dia berlakunya proses fermentasi. Bila berlaku proses fermentasi tu, you boleh tengok Syah dah tunjuk tu, dia akan berlaku masa dulu-dulu sebelum kita jadi usahawan bimbingan Maldi pun kita tak tahu. Botol kita kena pergi lap dekat kedai, orang panggil botol pecah dan sebagainya. Sampai boleh memecahkan botol tu. Tuan ya. So perlunya kita adakan proses fermentasi. Orang dulu-dulu mesti orang tanya, apalah orang dulu-dulu tak payah pun buat dehumidify pun kan, tak jadi pun fermentasi. Correct, tapi dia orang gunakan tempayan. Kalau kat zaman-zaman Fir'aun dulu, untuk pengetahuan you, dia orang jumpa madu 3,000 tahun masih boleh digunakan. Jadi dia orang jumpa dalam tempayan. It is still edible. Masih boleh digunakan ya. So sekarang ni kita ada teknologi, kita tu sebab tu kita gunakan dehumidify machine. Kalau you ada tunjuk dehumidify machine, boleh tunjuk pada kita. Macam tu. So kita kena kan, okey. Tadi antara 22 hingga 25%. Kalau kita reducekan air itu, menyebabkan madu kita ni semakin kesit. Orang Kedah kata kesit. Dia panggil apa? Menyusut. Saya bahasa formal ni tak berapa pandai. Dia akan semakin kan. Jadi sebab itulah untuk multifloral ni, kita as much as possible kita pekat
kita nak tunjuk the originality of the madu tu itself. Antara 26% tu kita dah stop dah supaya untuk nak avoidkan fermentation. Kalau berlaku fermentation ni, kalau tuan-tuan adalah antara penggemar madu di dunia lah, dia orang akan katakan, fermentasi ni is a bad honey. Excuse me. A very bad honey. Madu yang telah basi, macam madu yang telah tapai. Tuan-tuan faham tak? Lepas tu kita perlukan asas saintifik dia dehumidify kan. Ada syarikat menggunakan heat untuk dehumidify kan. Tetapi kita daripada Ladang Bimbingan Madi, kita tak digalakkan untuk menggunakan heat. Heat tu pemanasan. Kita panaskan madu tu. Bila panaskan madu tu, sebenarnya madu ni tak boleh dipanaskan melebihi 40 degree Celsius. Itu based on the research yang dilakukan. Sebab tu saya nak nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan yang nak menjual madu ni, jangan letakkan madu seharian di dalam kereta. Kat bonet kereta tengah panas tu, tinggalkan madu tu. Lepas tu nak bagi dekat customer. Sebenarnya kurang elok. Sebab dia punya HMF dia tu, saya nak sebut takut tergeliat lidah. HMF dia tu akan tinggi. HMF dia tu pula sedang menjadi perdebatan. Kalau mengikut kajian yang saya lakukan bersama Dr. Isyaiful Azam Omar, HMF tu sebenarnya tidak memberi kesan apa-apa untuk kesihatan pun. Walaupun dia tinggi macam mana pun kan. Sebab banyak research dilakukan. Tetapi ada certain different school of thoughts. Dia ada perdebatan, ada dua cabang lah. Dan the good thing is that KKM punya DG Nur Hisham Osman mengatakan bahawa HMF yang tinggi tidak menyebabkan kerosakan ataupun kanser dan sebagainya. Itu ada statement, memang clear, saya boleh share kan. Kalau you boleh carikan statement DG tentang HMF, kan, you boleh tengok, itu okey, you nak share di humidifier machine tu. So, saya apapun, walaupun ada perdebatan sesama saintis tentang keburukan HMF tu bila letak madu dalam dalam kereta tu, saya ambil langkah supaya tidak membuat sedemikian lah. Kita ambil langkah berjaga-jaga, kita ambil tengah-tengah, kita tak ikut mana pun. Tetapi sebuah negara besar macam China, okay, macam China, dia orang tak kisah langsung tentang HMF. Imagine that kalau kita consider masuk, kita ekspor ke China menggunakan kontainer di tengah panas selama sebulan, 3 minggu, dia punya HMF pasti akan naik. Kalau kita guna frozen punya container, yang cold container tu akan meningkatkan kos kita pula. So, saya rasa China ni lebih bijak. Mungkinlah, saya rasa dia daripada study yang dia buat lakukan bahawa HMF tu tak meningkatkan. Tapi ramai juga saintis di Malaysia sendiri yang go against HMF level tu. So, secara konklusinya saya nasihatkan supaya tuan-tuan ambil langkah tengah-tengah supaya tidak letakkan madu tu di tengah panas. Sebab boleh meningkatkan dia punya HMF tu. Okay? Alright, so kenapa kita kurangkan sehingga 22% untuk madu Borneo? Syah boleh tunjukkan balik tadi, gambar tadi. Saya boleh sembang ni 3 hari 3 malam tentang benda ni saja. Okey, sekali kalau saya terlalu cakap banyak, sekali Syah kena stop saya nah. Last kali saya bagi point. Lepas tu saya pass dekat you balik. Okey, kenapa kita letakkan 18 to 22%? Because this is the requirement by Malaysian Standard of Kelulut Honey. Saya dah sembang sedikit hari tu, Tuan Halim pun ada perasan masa dalam perjumpaan tu. Malaysian di dunia ni, dalam dunia ni, madu ni digovern tu panggil apa? Diawasi oleh International Honey Commission. Dia panggil Codex. Ya, Codex.
So Kodak ni adalah persatuan-persatuan macam kita lah, sama-sama peternak-peternak seluruh dunia ni. Masa tu tak ada kelulut ya. Dia fokus kepada peternak-peternak madu biasalah. Madu apis ni kan. Jadi dia orang establishkan satu parameter yang mengatakan bahawa sejenis cecair itu adalah madu. Okay. So they come up with all kind of parameters. Kalau tak silap saya ada 8-10 parameter macam tu. Itu hanya untuk madu biasa. Jadi masalahnya sekarang ni kita tak boleh ekspor ke dunia lain kerana masalah madu kita will not be considered as madu in their eyes, in their perspective, sebab madu dia orang adalah madu biasa. Madu kelulut ni adalah luar biasa. Dia ada permainan kat situ, dia ada satu kartel. Kalau tuan-tuan nak faham, panjang ceritanya. Dia kalau boleh, dia orang pun dah sedar sebenarnya bahawa madu kelulut ni adalah lebih baik dari segi antioksidan dia 4 hingga 10 kali ganda daripada madu dia orang. Jadi dia ni akan cuba untuk menyusahkan usaha stainless bee keepers ni untuk nak registerkan kepada Codex. You know, because this kind of business memang worth trillion of dollars. Jadi dia orang tak nak lah business dia orang ni terancam. Brazil adalah antara negara pertama yang cuba nak highlightkan madu kelulut ni, tetapi dibantah sebulat-bulatnya dengan bulat-bulat oleh Codex punya organisation. So apa yang nak buat sekarang ni Malaysia, untuk first step dia orang, dia kena establish dulu madu kelulut Malaysia. Okay? In which Australia sekarang tengah lakukan. 2017 kita dah establish madu kelulut Malaysia yang dinamakan Malaysian Standard of Kelulut Honey 2017. 2683 Malaysian Standard 2683 2017. Nak katakan bahawa madu kelulut ni nak dikatakan madu kelulut ni adalah dia kena mempunyai parameter-parameter tertentu. Antaranya mestilah di bawah 22% dia punya moisture content tu. Jadi sebab tu sekarang ni kerajaan Malaysia patutnya menjualkan tentang Malaysian Standard Kelulut Honey ke seluruh dunia. Malangnya kerajaan dah bertukar beberapa kali, usaha itu tak dilakukan dengan sempurnanya. Saya beberapa kali dijemput, dikontak oleh pihak MAFI dulu, MOA, untuk sama-sama memberi input dan sebagainya lah, untuk kita nak bawa madu kelulut ni ke peringkat dunia. So sebab itulah dia kena ada 22%. Dan kita gunakan dia tu untuk ekspor ke luar negara. Okey, dah cukup. Lagi tercakap terlalu banyak sangat. Syah, go ahead. Ataupun ada soalan, ataupun saya explain terlalu laju, bahasa saya guna tu bahasa kampung lah saya rasa tu. InsyaAllah faham. Faham lah. Okey, ikutlah kan ada soalan-soalan yang saya perlu jawab. Cik Azmi daripada Seremban kot. Cik Azmi suami kepada Puan Nur Haslina. Okey, faham. Okey. Ada soalan daripada Cik Saiful Adli, Cikgu Nur Haslina, Cik Azmi, minta explain species stainless bee and please. Okey, kita. Okey, macam ni ya. Stainless bee honey, stainless bee ni dia ada setiap hari. Orang yang mengkaji ni dia panggil entomologist. Captain Ban. Orang ni kita ada entomologist kita yang kaji, yang mempelopor sekarang naik daripada UMT. Dia ni banyak kaji kepada spesies-spesies madu, spesies kelulut ni lah. Okey. Setiap hari ada dia orang discover new one. Yang saya track setakat lah ni 65 kot yang dia orang jumpa setakat ini.
dan pelbagai macam, sebab tu saya kata dia orang masuk ke Bukit Bukau, Gunung Ganang, dia jumpa dekat bangunan-bangunan, dia jumpa dekat pokok-pokok, ini spesies apa, ini spesies apa, dapat comparekan dengan entomologi seluruh 2, 3, 4 tahun lepas ada 55, sekarang ni saya dapat tahu dah 60 lebih, ataupun Abius ada new discovery ke, bagi tahu kat saya. Mungkin data saya tak betul. So sekarang ni sebagai apa ni, Madi punya usahawan bimbingan, kita digalakkan untuk menggunakan hanya 2 saja, iaitu Itama dengan Thoracea. Kenapa? Kerana dia punya H Itama, panjang lah saya nak sebut, takut tergeliat lidah juga. Dan satu lagi G Thoracea. Okey. H Itama dengan G Thoracea itu adalah 2 spesies majority yang kita gunakan. Apa maksudnya, lebah kelulut yang kita ternak di Sarawak dan juga di sekitar Semenanjung Malaysia ni. Jadi sebenarnya mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Razina, sekarang ni Profesor Mahathir Dr. Razina, dia mengatakan Itama tu adalah antara mempunyai antioksidan yang paling tinggi as compared to the rest of other spesies-spesies lain. Macam-macam lah orang claim lah, macam Terminator, baik untuk lelaki lah, lagi spesies lain pula. Abius tolong explain sikit lah, tolong bantu saya tak pandai sangat dari segi apa entomologi sebenarnya ni. Ada spesies lain pula tu, baik untuk perempuan pula macam tu, yang tu hanya claim semata-mata lah kan. Tapi ada juga orang yang mencuba, memang betul lah kan, tapi wallahu alam. Dan spesies-spesies yang macam kelulut emas apa semua tu memang susah dicari lah, dan mempunyai hasil ataupun dia punya kebaikan-kebaikan yang tertentu. Tetapi mereka ni, spesies-spesies yang lain-lain ni hanya menghasilkan jumlah madu yang sedikit as compared to Itama dengan Thoracea. Okey, sebab dia tak terkenal, dan kalau nak ternak dia pun, contohnya saya lupa spesies apa yang Abius yang dia suka masuk dalam rambut tu, kita panggil spesies gunting, sebab kalau dia masuk dalam rambut tu kita kena potong rambut lah. Dia memang susah nak tarik lah. Dia panggil spesies, you panggil bakery ya? Saya panggil adalah nama tertentu dia tu. Tapi kami panggil kelulut gunting, sebab masuk dalam telinga, masuk dalam rambut dia memang kena gunting rambut. Macam itulah ceritanya. So untuk menjawab soalan Captain Bud, memang banyak spesies, tetapi dia hanya mengeluarkan madu yang sedikit. Kadang hanya kita dapat satu cawan kecil saja, dan dia tak menghasilkan yang banyak. Jadi bila studi yang dilakukan oleh Madi mencadangkan kita menggunakan hanya 2, iaitu Itama dan Thoracea sekarang ni. Ya, dan saya tak distinguishkan lagi antara 2 ni, sebab kita hanya nak mengenalkan dulu. So mungkin 5 years down the road kita akan segregate kan, yang ni Thoracea, yang ni Itama, yang ni kelulut gunting, yang ni kelulut emas, macam tu. Okay, itu a short version of answering Captain Bud. Menjawab soalan lah, Cap. Okay, saya tanya dulu sebab kadang-kadang customer kita diorang tak pernah dengar kan stingless bee ni, tak sengat apa semua, so dia nak gambar, so kita Google kan, sometimes saya takut saya bagi silap kan. So that's one of the reason lah. So yang typical, yang kebanyakan yang BK punya ni, yang Bayu punya ni, which species ni Trigona Itama ni Cap. Trigona Itama. Yang kan kalau yang sarang dia tu yang kantung bulat tu kan, tu kantung yang hexagon. Semua kantung bulat. Majority of the kelulut ni memang kantung dia bulat. Ada yang bulat kecil, ada yang bulat besar. Majority dia bulat. That's how they distinguish between a normal typical honey dengan stingless bee honey. Majority, Dan dia punya entrance dia tu pun macam ni.
So, okay. Oh, Cikgu Azmi yang join. Alright. Okay, Trigona thoracica dan Trigona itama. Okay, dia dalam dunia ni ada pelbagai. Saya pun tak ingat dah. Ada beratus-ratus jenis spesies. Sometimes dia orang menggunakan lokasi dia orang. Macam, ataupun buckwheat honey lah, Maryland honey lah, macam, tapi yang tu kita kategorikan sebagai apis, kumpulan European honey. Dan kita kat Malaysia ni, kita ada satu jenis madu tualang yang jarang didapati di negara-negara lain kecuali dalam kita punya climate lah, equatorial belt tu, ya. So yang tu dinamakan spesies dorsata. Kalau saya silap, tolong perbetulkan Abiayus, ya. So dorsata ni tualang lah. Dia kena ambil atas pokok tualang, kena panjat, kadang-kadang jatuh, patah kaki lah, apa semua gitu gini. Okay, so walaupun dia kena ambil tinggi, tapi berdasarkan research dilakukan, semua saya kena claim macam ni. Semua madu ni dalam dunia ni adalah madu yang baik. Semua hebat-hebat madu ni. Ada kebaikan yang tersendiri. Contohnya Manuka honey, dia lebih kepada digestion. Enzim dia tu baik untuk digestion. Contohnya. Madu kelulut ni, dia baik untuk antioksidan. Kan? Macam saya, kalau saya nak makan, saya nak antioksidan tinggi lah supaya saya dapat menghalau ataupun okey, kita nak cuba kita nak maksudnya menghambat radikal bebas tu dengan adanya antioksidan yang tinggi tu. Saya nak tengok soalan tadi ya. Ustaz kalau pesakit kanser, macam mana cara minum madu kelulut yang sepatutnya? Maksudnya berapa kali satu kena consume. Okey ni puan okey. Ustaz Cap, tadi saya menjawab dah soalan Cap. Menjawab. Tapi saya nak ada satu lagi nak tanya balik kepada Borneo dengan multifloral tu. Okay. So spesies kita sama, cuma persekitaran dia yang berbeza. Yang dalam yang Bayu punya. Betul. So kita pakai lock punya stainless steel lah kan, which is Itama tadi kan? Betul. Memang kita pakai hive lock yang sama, spesies yang sama. Majority saya boleh katakan Itama yang banyak. Cap sebab thoracica ni dia besar. Dia kena masuk, nak tanggung, nak masuk, nak pergi balik rumah tu, dia memerlukan kekuatan. Jadi banyak hunter-hunter kita ni tak dapat balik. So majoritinya banyak Itama. Yang lain tu memang ada thoracica lah, tapi tak banyak. Saya boleh kata untuk kita ni 90% of Itama, 10% of thoracica. Okey, 90%. So macam itulah ceritanya. Setengah orang dia suka Itama, setengah orang suka thoracica. So yang tu next version, next phase kita akan distinguishkan. So takatlah ni tak ada lah orang komersialkan, oh saya nak thoracica saja, saya nak Itama saja. No, belum lagi. Kita nak introduce madu kelulut tu dulu. Ya. So itu cerita dia. Okey tak Cap? Okey, terima kasih tuan. Lagi kalau ada lagi soalan, kalau saya tak jawab lagi, Cap boleh tanya lagi Okey, so pakai soalan yang awal tadi. Berapa kali kena consume? Okey. Okey. Seikhlasnya, saya kena jawab ikhlas Memang ikhlas pun saya jawab ni. So tak ada lagi research yang dilakukan ataupun clinical trial yang dilakukan terhadap madu kelulut ni. Dan juga saya mungkin ada madu biasa tentang clinical trial ni, tapi madu kelulut ni belum ada lagi. Dia orang tengah buat yang terbaru pun dia orang buat clinical trial untuk COVID. Jadi tak ada lagi orang yang kata you kena makan berapa banyak dan untuk penyakit ni dan penyakit itu. Okey. Tetapi sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak cerita dulu. Untuk nak buat clinical trial tu menggunakan terlalu banyak kos yang tinggi. Terlalu banyak kos. Sebab tu researcher kita tak buat lagi benda tu. Dan saya tak tahu sama ada setakat lah ni yang saya tengok belum ada. Mereka hanya gunakan sebagai yang terbaru ni daripada USM, tapi bukan menggunakan kanser punya patient lah. Okey, yang ada buat ni adalah untuk kencing manis. Dr. Ishefo buat untuk kencing manis. Okey,
kencing manis, dia berdasarkan kajian yang dilakukan dan dia juga praktiskan dia punya integrative clinic dia tu. Alright, dia kena makan mengikut berat. Macam tu. Alright. So untuk madu kelulut untuk kanser ni sebenarnya belum ada. Saya nak sebut pun tak tahu, tapi saya bergantung, saya refer kepada Encik Zul Hilmi yang alhamdulillah dia dah fully cured daripada kanser dan alhamdulillah saya ada good news lagi tentang dia ni. Saya mungkin tak boleh break the news kot lagi kot. Tak apalah. Assalamualaikum. Nama saya Zulmi Abdul Rahman dan alhamdulillah saya sebenarnya living testimony lah bak kata Encik Isham lah, owner CEO kita. Sebenarnya saya bekas pesakit lymph node cancer stage 4. Alhamdulillah pernah mengalami 20 kali kemoterapi dan 2 kali major operation. Dan my last major operation which is dalam bulan 6 tahun lepas. Cost me greatly lah pasal dia effect dekat saya punya nerve and then saya tak boleh nak berjalan secara properly. Lepas tu saya consume madu ni dan alhamdulillah dia improve saya dalam saya punya proses recovery tu. Dan so far orang cakap tu biasanya kalau saya cakap saya bekas pesakit kanser ni orang takkan percaya. Nampak daripada gaya. Alhamdulillah. Sebab dia recovery tu recovery tu alhamdulillah dia boleh dikatakan secara scientifically proven tu tak. Saya tak boleh nak prove tapi it works to me mysteriously. Dan sekarang ni saya officially dah jadi stokis Bayu Kelulut pasal kerana saya dah merasai dan juga saya ingin share dengan orang. Dan alhamdulillah sekarang saya pun tengah berusaha nak menolong orang-orang yang saya kenal waktu saya di-admit dekat hospital tu, juga pesakit-pesakit kanser. InsyaAllah. Sedikit review Tuan Zuhairi. Thank you Syah. Cuma saya nak bagi tahu, saya dah nampak dia dah sorong dalam Facebook dia tunjuk stroller. So mungkin maksudnya dia dah bagi tahu kot orang ramai kot. Alhamdulillah kalau you all perasan pesakit-pesakit kanser ni dia orang chances dia orang untuk dapat zuriat adalah terlalu rendah. Okey. Terlalu sangat rendah dan syukur alhamdulillah Cik Zul Hilmi kita bakal mendapat zuriat. Saya dah nak masuk second trimester dah saya rasa insya-Allah kot. Sebelum ni dia jangan cerita lagi lah, takut lah kan. Kita sama-sama doa dekat dia, mudah-mudahan dia teringin sangat kan, siapa pun kan nak kahwin, nak anak apa semua kan. So sebab saya baru cakap dia dah tunjuk stroller apa semua tu okey lah kot ya. So kita pakai doa kat dia supaya alhamdulillah bulan 4 kalau tak silap saya ada maklum insya-Allah kot mendapat penerimaan cahaya mata. Okey catat. Okey, cara pemakanan dia ni saya biasa tanya dia kata saya makan biasa je tuan. Pagi, malam, tapi kadang-kadang saya rasa terdesak rasa nak makan sebab saya tak boleh makan benda-benda manis, tapi teringin nak makan benda-benda manis tu saya ambil je lah makan macam tu. Jadi dia tak ada spesifik tau benda tu. Mungkin nanti kita boleh jemput dia datang untuk berkongsi sekali lagi. Saya rasa ada sesi saya bersama dia dulu. Dia dah mention, saya pun tak ingat dah
Jadi saya kena berterus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, memang tak ada kajian yang dilakukan untuk banyak mana nak makan dan sebagainya. Ya, so cuma kalau boleh kita jadikan dia sebagai amalan harian. Macam bila kita dah kanser ni, kita dalam perjuangan, tengah berjuang, jadi kita kena banyakkan lagi lah antioksidan. Mungkinnya kalau biasa orang makan 2 kali, mungkin kita makan 3 kali ke 4 kali ke, kan, as long as kita makan dalam perut kosong. Macam itulah. Okay, soalan yang lain tadi? 3-4 kali. Puan Suzana? Kondisi sakit kerak. Kalau tak ada cukup dah sehari sekali. Macam mana tu? Puan Intan? Okay, kalau tak ada, kita move to next question. Ada soalan lagi? Yang nak turn on the volume? Saya nak tanya sikit. Boleh? Tuan, saya tanya sikit. Bagi, ya. Yang akasia dengan Borneo tu. Jadi statusnya sekarang kita stick to Borneo saja. Kita tak mahu sebut akasia atau masih boleh sebab guna susah sikit Tuan Haji kalau kita nak dapatkan daripada akasia saja sebab dia limited. Akasia ni dia dalam pokok balak. Dia selalunya 25 km dalam hutan dan kita quite limited jugalah. Ada syarikat besar di sana pun depa ada supply jugalah. Maksudnya dia orang jadi jadi kita tak dapat konsisten. Jadi saya lebih selesa kita panggil Borneo. Borneo tu di hutan Borneo. Di Sarawak dan Sabah macam tu. Sebab supply dia kita tak boleh hanya kalau kita nasib baik kita dapatlah akasia. Kalau tak nasib tak baik kita dapat multiple lah. Mati floral macam tu. Tapi kita jenamakan dia sebagai Borneo sebab kita nak naikkan nama Borneo, nama Sarawak tu. Kalau boleh Sarawak dan Sabah tu kan. Bila kita nampak Sarawak tu Borneo Island tu dia lebih kepada biodiversity sikit dan sebagainya. Itu kita cuba nak positionkan macam tu lah Tu Haji. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Sama. Okay, next question. Tadi tengok ada soalan lain. Soalan daripada Tuan Azmi. Okay. Pakai bunga apa ya? Sebab rasa masa-masa manis. Saya pernah makan madu kelulut kampung. Manis Cikgu Azmi. Manis. Okay. Okay, cerita dia macam ni. Kalau you tengok kat situ, dah nampak dah jenis-jenis bunga-bungaan yang ada. Okay. So, secara generalnya, bunga-bungaan ni, madu kelulut ni memang dikenali. Memang semua kita rasa seluruh negara memang masam-masam manis. Okey, tetapi ada juga, dulu saya tak percaya, saya tak pernah lalui sebab kita all the while kita memang makan masam manis. Bila orang ambil daripada mana, Kelantan kot, dia kata, mana ini bukan madu kelulut lah cik, kata ini saya tahulah, saya peternak kelulut, saya tahulah. Tapi memang kawan-kawan reported memang ada madu kelulut yang manis. Dia panggil manis leting. Dia orang especially belah Kelantan, Terengganu, manis leting. You might try tengok manis leting. Macam tu. So memang ada pun madu kelulut yang manis. Dia tangy taste tu masam-masam manis. Tangy taste kan. Yang ni dia manis leting. Memang madu macam madu biasa. Tapi actually adalah madu kelulut. Ada satu reported daripada Bangi pun dapat madu manis leting juga. Yang tu quite rare lah. Tapi dia orang tak study lah. Patutnya dia orang study lah. Kenapa dia mungkin ikut bunga-bungaan dia lah kot. Kan bunga-bungaan dia. Tapi you all kena, tuan-tuan kena faham bahawa kebaikan masam tu kerana adalah kebaikan polyphenol ataupun antioksidan tu yang membuatkan dia masam, bukan kerana fermentasi. Setengah orang peternak-peternak kata masam tu sebab fermentasi kan, fermentasi membuatkan dia masam. Bukan. Mengikut kajian dilakukan oleh Dr. Syaiful Azam Omar pun bahawa masam tu adalah kandungan tinggi
antioksidan dia tu. Sebab tu dia masam. So kalau sekarang ni macam Cik Hisham Kulitas lah beritahu kat saya. Sekarang ni kalau saya makan madu manis tu, saya tak anggap dia madu lah. Dia dah get used to madu kelulut kita makan. Saya dah tak boleh pergi lah madu kelulut manis tu. So kebaikan dia Cikgu Azmi, madu kelulut ni bila masam tu pastilah bahawa ia adalah kerana kandungan antioksidan dia yang tinggi dan kebaikan dia adalah lebih banyak. Dan kita ni disupport, bukan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan-puan. I think saya duk share from time to time, kita ada 5 orang pakar-pakar yang support kita di belakang kita. Yang antaranya adalah Profesor Dr. Zainab Ngaini, Razina, kita ada lagi Prof. Hasnain, dan yang terbaru daripada USM lagi selain daripada Dr. Syaiful Azam Omar. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni masih dalam peringkat awal. Mungkin Syah boleh share yang kita lakukan. Yang saya share documents tu. Okey, yang ni okeylah penyedik madu kita kan. Alright. So dokumen yang saya share dalam grup marketing tu Syah. Kalau you tengok kita tengah buat kajian, kalau you all tuan-tuan perasan madu kelulut, madu Manuka Honey. Kita nak go internationally kan. Kita nak bawa madu kelulut ke seluruh dunia. Macam mana Manuka Honey? Kalau Tuan Haji Captain pergi seluruh dunia kan, mesti pergi shopping center mana nak cari ya, tarik ya keluar Manuka Honey, tarik ya keluar Manuka Honey, betul tak? Kan? Betul. So kita nak move towards that. Captain Bat nak tolong bawa ni, nak pergi ke Albania, nak pergi ke Rusia ni. Kalau boleh mana-mana tempat dia tarik yang bayu kelulut ada, bayu. So kita benchmarkkan benda tu. So, jadi kita kenalah setanding dengan Manuka Honey. Manuka Honey ni dia punya grading. Ni saya bocor rahsia sikit lah. Ada grading sistem Abius. So insya-Allah Bayu akan mempelopori grading sistem untuk untuk kelulut honey, insya-Allah. Kita dah dapat grant dan kita move forward lah sekarang bersama pakar-pakar kita. Okey, ini HPLC machine. Kita nak check heavy metal dan sebagainya. Satu lagi kajian kita buat. Kita juga ada MNR. Apa NMR machine tu? Tadi HPLC machine tu. NMR ni New Magnetic Resonance. Di mana itu, yes, New Magnetic Resonance kita gunakan. Yang ni mesin ni berharga 1 juta untuk kita nak distinguishkan origin of the honey. Kalau honey tu tipu ke dan sebagainya, different flower origin and that kind of thing, kita will be able to distinguish dia orang. Sebab itu antara kajian-kajian yang kita lakukan bersama dengan USM, UKM dan Unimas. Nuclear Magnetic Resonance. Yeah, thank you. Okay, so saya melalut dah kot tadi ya. Kat mana point dia tadi? Kan aku cakap dah. Bagi aku cakap 3 hari 3 malam tak habis. NMR, yes. Abayus pun terkejut. Ni 1 juta harga mesin ni Abayus. Tak. Dia cuma ada satu di Unimas dan satu di KL tu. GMI apa? GMI. Apa nama entah satu institut tu lah. Yang Genome Institute. Tu tak banyak lah yang kita buat kajian. So kita menggunakan NMR Abayus untuk kita nak distinguishkan. Tolong ambil. Terima kasih. Nantu Cikgu Noslina. Luar mai ayam kat saya. Terima kasih. Thank you guys. Okay. Alright. So kat mana tadi saya melalut? Saya kenapa madu kelulut kita sama-sama ni? Okey. Rasa-rasa sama-sama ni tu. Melalut sampai ke NMR. Tak apa lah Cik Syam ni. Okey. So
Knowledge is power. Itu kerana kandungan antioksidan dia tinggi. Okay, full stop. Next. Next question, please. Okay, sharing daripada Kak Su. Aha. Berdasarkan pengalaman beberapa customer kanser, antara yang cara pengambilan yang mereka ambil adalah dengan mencampur dalam air minuman. Sebaiknya masuk dalam botol kecil 500 ml dan campur madu 2 hingga 3 sudu, goncang hingga berbuih 3 hingga 4 kali sehari. So pastikan perut kosong selepas minum selama sejam. Thank you. So tu sharing dia. Thank you Puzana. Saya banyak sangat conversation saya pun tak ingat dah yang mana tadi. So yang tu dia capture daripada antara pesakit kanser. At least kita ada 3 atau 4 pesakit kanser dengan izinnya sembuh dengan amalan madu kelulut. Dan of course dia orang juga buat modern treatment, ya. Bukan kata 100% menggunakan madu. Yang pengalaman kita lah. Kan dia memang buat modern treatment juga, at the same time gunakan madu kelulut kita tu. Okay, thank you Puan Zuzana. Tuan Haji Alim ada soalan, Cik. Okay, go ahead Tuan Haji. Yang saya dah tanya tadi. Oh dah tanya tadi. Okay, good. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Abayus pun kata madu kelulut Leviset manis tapi tak sesuai untuk komersial buat masa ini, kena kajian lanjut jika nak komersial. Betul? Leviset pun ada. Tapi Itama pun surprisingly pun ada lah Abayus. Kita ada peternak daripada Bangi, ada claim dia orang daripada Itama pun dapat manis juga. So that's very much on the environment dan bunga-bungaan lah. Tapi Leviset pun memang manis jugalah. Tapi kecil-kecil lah Leviset ni. Dia punya kecil pada duit 50 sen lah lagi. Macam kecil sangat lah. Kecil daripada duit 5 sen tu. Dia punya kantung dia tu. Leviset. Alright. Okay. Soalan lain. Okay tuan, apa ni, kalau saya tengok posting sekali tu Dr. Zul ni tu, kita punya kapasiti, national capacity kita tak cukup, betul ke? Ataupun cukup untuk ekspor juga, consumption dalam domestik? Okey, dia macam ni. Itu pandangan Dr. Zul. Pandangan saya macam ni. Memang kita belum cukup lah. Kalau dikomparekan dengan China, dikomparekan dengan European countries, diorang negara besar dan sebagainya, tak cukup. Cukup lah kan. Banyak peternak-peternak kita ni masih kecil lagi. Tetapi kalau kita tak start somewhere, kita tak boleh nak move. Okey, kalau ikut perancangan kerajaan ni 2020 hingga 2030 baru kita ekspor. Macam ikut macam tu. Perancangan dia ada plan pembangunan industri kelulut Malaysia yang dilancarkan pada 2020. Dia orang kata Malaysia ni hanya akan boleh ekspor pada 2030 saja. Macam tu. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, bukan nak jual lah kan. Kita dah boleh ekspor seawal tahun 2018 lagi. Tapi bukan kuantiti yang banyak lah. Ya. So up until 2002 tahun lepas, kita punya ekspor pun memang tak banyak. About 500,000 ekspor saja ke luar negara. 500,000. Tapi itulah kita kena banyakkan promosi dan sebagainya untuk kita dapat permintaan lebih tinggi. Capacity wise, dulu 2015 macam tu, 2015 macam tu kerajaan bagi bagikan grant kepada peternak-peternak kelulut seluruh Malaysia ni berjuta-juta untuk membeli hive, bagi dia orang hive dan ajar dia orang untuk menternak. So banyaklah peternak seluruh Malaysia ni yang diberi grant oleh kerajaan masa dulu waktu KKLW. Beli sarang. Ya, beli sarang. Sorry. Saya sebut apa tadi? Hive sarang lah tuan. Okey. So, dia beli hive, beli sarang. Okey, dan dia orang ternak lah. Pandai ternak ajar macam mana madi, turun padang, jabatan, turun padang. So, end up sampai tahun masa saya mula masuk ke
saya mula masuk ke Sarawak tu, ada 300 tan madu kelulut yang tak dapat dipasarkan. Kan? 300 tan. Betul. So saya rasa huge amount. Sebab itulah kita berkolaborasi bersama pihak Teraju, unit dalam Perdana Menteri dan juga USM untuk sama-sama memasarkan. Kita latih dia orang macam nak guna SOP yang baik. You know, orang kampung kadang ni dia orang tak pandai jalan ternak belakang jamban lah apa semua in the past ya. So bila kita masuk, kita innovatekan cara penternakan dia dan kita bagikan SOP dia. Kalau hang tak ikut SOP ni betul-betul hang tak proses ni betul-betul dan sebagainya, bayu tak akan beli. You know, so sebab tu kita very serious about the quality benda ni semua, dan setiap madu yang kita ambil tu sekali ditest di Sarawak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sampai dekat Kulim kita ni kita test sekali lagi. So saya nak avoidkan any mistake. Walaupun USM faham, USM hebat, sebuah institusi yang dia boleh dipercayai, saya respect that and all that. Tapi sebab yang nak menjawab nanti adalah Bayu Kelulut kan. Jadi kita ada pegawai di sana, manager yang manage untuk 6 kawasan ni tuan-tuan, ya. Dah sampai kat kita dan kita akan test juga lagi. Alhamdulillah ada dah few incidents yang kita dapat madu tu tak meet the requirement because bukan tak asli, tapi ada requirement lain. Kalau tak silap apa yang saya ada bincang dengan Dr. Hasnain tu, ada satu parameter tu dia agak tinggi. Benda-benda macam tu lah. Jadi from time to time, from batch to batch, kita akan scrutinize dia tuan-tuan. Kita nak memastikan. So tuan-tuan kena bangga bila nak telan madu satu camca tu, rasa kepuasan yang tak terhingga. Ingatlah, untuk nak dapatkan secamca madu tu, dia orang kena melawat sampai 3,000 bunga untuk mendapatkan satu camca madu kita tu. So berbanggalah dan take pride of the madu yang tuan-tuan dapat. Ya. Okay, saya melelong lagi kan? Yalah. Soalan lain? Atlas tu very useful, sangat berguna untuk kita juga sebab kita nak bagi impression pada pengguna yang harga dia orang bayar tu bukan sebab susah kan. Macam mana kalau Cik Syam beritahu kapasiti satu log ataupun satu kantung tu berapa banyak dia punya production dia untuk sebotol 1 kilo tu kan. Berapa koloni yang diperlukan ke contohnya. Okey. Untuk satu Cik Abayus, correct me kalau saya bagi wrong statement ya. Anytime you can correct me. Okey, untuk capacity untuk satu sarang madu kelulut tu dia ada pelbagai. Mengikut kajian Mardi, dia orang hebat lah, dia orang kajian yang hebat dan sebagainya. Dia orang boleh dapat up to 1.8 kg satu hive sebulan. Lebih kurang macam tu. Sebulan 1.8. Tetapi none of penternak di kat Malaysia, tak tahulah Abang Yus kau boleh dapat kot, yang boleh dapat 1.8 kg. The most yang kita dapat ni adalah 900 gram. Nak dapat 1 kg pun payah, betul. Abang Yus pun kata dah. So the average yang saya boleh katakan antara 300 hingga 900 gram untuk 1 bulan, kadang tu boleh pergi sampai 2 bulan. Okey, yang tu. Dan untuk mendapat satu camca, imagine that secamca tu dia kena melawat 3,000 bunga. Dan kehidupan dia orang tu 40 hari dia orang dah mati dah. Kan? So queen dia kena beranak lagi nak cari lagi apa semua dan sebagainya. Queen dia tak buat benda lain, dia beranak ya. Okey? So dia ada itu capacity dia. Compared to apis. Madu apis. Madu apis ni dia boleh pergi 1 kilo 30 kg. 1 kilo 30 kg. Satu sarang 30 kg. Madu tualang satu pokok boleh dapat 1 tan, you know, something like that. Tapi madu ni kan, madu ni very rare punya madu, dan untuk nak dapatkan memang bukan senang. So
appreciate lah kebaikan madu tu. Okey, saya menjawab soalan Cap tak? Oh ya, saya nak bagus juga lah sebab scarcity tu ataupun dia punya rare tu jadikan untuk justification harga dia tu lah. Betul. Ramai yang komplain harga kan? Ya, betul, komplain harga. Saya selalunya macam ni ya, Cap. Saya akan kata tuan ataupun puan, sebenarnya madu kelulut ni dia punya kandungan antioksidan dia tinggi sangat. Kan, seolah-olah saya bagi analogi lah, tuan makan madu 10 camca madu biasa, tapi tuan makan 1 camca yang madu kelulut ni. Dia punya kekuatan strength dia tu. Nak tak kalau saya kira 10 kali ganda harga madu biasa tu, saya chargekan puan 10 kali ganda. Dia kata madu biasa tuan lah berapa? RM120, saya jual dekat puan RM1,200, nak tak? Dia kata, oh mahal lah, mana boleh. Kan? Oh, so kami jual RM240 per kg, kira reasonable lah kot puan. Okay. You know, something like that. So saya, itulah antara selling point yang saya selalu guna lah. Kan, nampak macam bodoh-bodoh sikit lah, tapi okey lah kan, bagi dia orang nampak macam tu. Okey tak? Saya tuan. Okey, sama. Itu antara yang kita gunakan dan cakaplah yang ni memang rare dan out of thousands of food available in Malaysia, kan, kenapa superfood Malaysia iktiraf gazetkan ni, digazetkan dalam negara sebagai superfood pertama. Kan, there must be something the niche, something very special about the honey. Macam tu. Sebab tu ramai researcher yang buat dah research nak collaborate dengan kita. Lepas satu dia orang pun nak fame, nak nama lah juga kan, dengan research yang dia orang buat ni kan. Alright, ada lagi soalan? How are we doing with time ya? Are we still okay? Okey je Encik. Okay. Kalau kita nak teruskan sesi Q&A pun tak masalah. Ya. Apa saja you nak tanya pun. Kan, saya Habatus Saudah ni saya tak pandai sangat lah. Tapi ada tim saya yang boleh explainkan lah tentang Habatus Saudah juga kalau you nak tanya. Ataupun semua saya nak highlight kat tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita buat sistem ni supaya kita nak menyebar luaskan kebaikan madu kelulut ni ke seluruh Malaysia, bagi semua orang dapat rasai, dan kita boleh menggunakan sistem ada yang pada pam ni supaya kita memaksimiskan. Dulu masa saya guna Abayus, dulu perasan lah saya guna sistem lama. Okey. Alright. Sistem penyimpanan terbaik. Alright. Kejap saya habis saya punya sentence ni dulu. Sistem yang lama saya guna ni, you all kena stokis ni, you kena beli dengan banyak, you kena simpan kan. Lepas tu nak kena hantar ke orang, kena naik motor lah, pergi hantar lah, pergi hujan-hujan tengah panas, kena hantar lah lampu dan sebagainya. So dengan adanya sistem yang kita buat ni, tak payah tuan-tuan dan puan-puan. Kita senang saja. Kita hanya menggunakan centralized punya sistem dan kita boleh memaksimiskan kita punya downline kita ni supaya semua orang dapat merasai dia punya kebaikan dan boleh share. Kalau dulu saya ingat dulu stokis saya ni dia nak recommend kawan ni masuk, tapi susah lah nak siapa dia, nak bagi berapa ringgit dekat dia, nak recommend ni susah. Tapi sekarang ni dengan adanya affiliate system yang kita ada, daripada RM25 dulu, sekarang dah kita dah up dah kat tempat pada RM50 seorang. Kalau downline yang kita boleh kita bagi kepada siapa yang boleh rekrutkan. Maksudnya orang yang nak amalkan madu kelulut saja. Amalkan bahan-bahan benda-benda sunnah ni. Okey, so saya pergi ke soalan tadi, cara penggunaan dropship model tadi. Okey, RM50. Okey, cara penyimpanan terbaik madu kelulut macam mana? Okey, kalau tanya saya, simpan pada suhu bilik, dan of course lah kita macam pembantu rumah saya dia letak
Tupperware tu dia bubuh hayang. Dalam Tupperware tu dia letak botol. Itulah. Sekarang ni kami nak go on 5 kg punya tu. Main tuang macam tu kan. Jadi dia bubuh air tu. Tengah tu dia buat macam island lah. Island hopping ke? Island hopping pula. Dia buat tengah tu air tu. Jadi letakkan di hubungi oleh semut. Ya. Okey, so jawapan dalam suasana ataupun dalam room temperature. Kalau nak simpan dalam peti ais pun memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma lama-kelamaan, lama sikit lah. Selalunya pengalaman pelanggan-pelanggan dia akan jadi 6 bulan ke atas. Semua tu dia akan jadi crystallization. Crystallization tu macam di Japan, di China, di Chengdu ada sejuk kan, akan berlaku proses kristalisasi proses ni. Ini kalau setengah orang kata ini madu tipu lah sebab dia mengeras. Dia tak mengeras, ini dia crystallize. Dia jadi perubahan daripada struktur madu tu menyebabkan dia jadi macam ni. Setengah orang ni suka crystallize honey ni. Dia orang akan buat spread dekat dia punya roti-roti. Kalau Haji Alim banyak travel luar negara, cap apa semua kawan-kawan kita kan, pergi luar negara, dia orang akan gunakan crystallize honey tu untuk sapu buat jam macam tu. So ini adalah penunjuk kepada honey yang baik. So saya nak sempitkan skop sikit. Cara penyimpanan madu ni adalah lebih baik pada suhu bilik. Saya takut kalau simpan di peti ais lama-lama dia akan jadi macam ni dan you telefon saya marah-marah. Ni Cik Syam apa ni madu kelulut jual, kata world best halal brand lah bagai apa semua, tata madu palsu. Okay. Ada orang cerita. So saya pula kelang kabut lah dengan tim nak menjawab soalan dia apa semua tu. Lepas tu okey. Ni seorang ada daripada Jabatan Kehakiman. Saya ingat dia lawyer ke hakim, tak tahulah. Bising kat saya macam tu jugalah kan. So bila dah explain kat dia, alhamdulillah dia boleh terima lah. Syukur. So itu jawapan saya ya. So suhu bilik, kalau simpan dalam freezer tak kena semut lah. Tapi lama-lama dia akan berlaku proses kristalisasi. Alright. Next question please. Saya menjawab tak, Puan Nur Aisyah? Menjawab bah? Ya, okey. Untuk pengetahuan semua terjawab. Ciki Puan Nur Aisyah ni, saya suka dia. Dia ni adalah pengurus kepada Dr. Rosni kita. Saya kalau ada conversation dengan dia, nak tergelak. Dia very cheeky. Okay. Next one. Okay. Nak cerita tentang black seed oil ni pula. Ada video kot nak tunjukkan? Ataupun sempat ke kita nak tunjuk strategi dan sebagainya? Dah berapa minit lah. Siapa yang tak tanya lagi tu, ada soalan? Puan Ju, Cikgu Nur Haslina ada soalan? Sengap ya Cikgu Nur Haslina? Tak ada. Okey, ada dalam 17 minit lagi. Okey, so you nak tunjuk tentang video kita sikit kot yang tentang black seed oil. Besok saya campurkan dengan minyak lain untuk urut badan. Wow. Saya kurang arif sikit lah tentang BSO ni, tapi boleh sajalah saya rasa. Kan? Okay. Whether it works or not, Puan Ju. Oh, Puan Ju tu. Ada tak? Jumpa tak, Syah? Encik Syam, kita nak share pasal video strategi Encik Syam. Okay, boleh. Teruskan. Alright. Okay, faham.
Abayus, kita sebenarnya saya jawab soalan Abayus. Belum ada lagi Abayus, kita sebenarnya nak buat kolaborasi dengan sebuah syarikat. Tetapi the last minute dia tarik diri. Jadi kita tak dapat lagi lah. Kalau ada permintaan, insyaAllah kita cuba buatkan encapsule. Ya. Dekatlah ni, kalau masuk dalam, saya suggest kalau nak tak bagi terasa sangat, masuk dalam madu saja. Jadi dia tak terasa sangat dia punya kepedasan black seed oil tu. Okay, go ahead. Super Shah. Okay, terima kasih Cik Syam. Okay, baik. Farah akan teruskan dengan madu 3. Farah akan teruskan dengan madu 3. Di mana kalau kita lihat strategi madu 3 pun sama. Yang mana kalau tadi teknik tanpa jualan, sekarang ni barulah bermulanya teknik orang kata madu 3 ni teknik amal 1 botol, buat jualan 2 botol. Macam mana keadaan teknik madu 3 ni berlaku? Jom kita tengok strateginya bagaimana. Cara yang sama, konsep yang sama, duplikatkan orang yang amal 1 botol dan buat jualan 2 botol 1 kilo multifloral. Itu cara dia sama. Kalau kita lihat di sini, 10 orang ni adalah rakan-rakan terdekat kita. Caranya mungkin kita boleh buat dropkick style. Pergi pasar tani ada orang yang memang rapat dengan kita kan, datang dan memang jenis memang amal madu kelulut. So inilah cara dia. So pada bulan pertama kalau kita lihat, kita guna strategi madu 3 ni, kita akan dapat RM870.54. Nampaknya di situ. Maksudnya teknik-teknik ni duplikatkan diri kita. Bukannya kita orang kata kita ni cari orang, kena cari orang tak. Tetapi dengan mana duplikat ni adalah amal 1 botol, jual 2 botol. Kalau kita lihat kat sini unsur runcit kita akan dapat RM80. Daripada kita closekan dia menjadi tim kita, akan dapat kat situ sahaja kita punya komisen RM250. Yang mana kita memang ada program ya. Kalau kita bawa new team, kita akan dapat komisen RM25 seorang. Okey, dan juga personal sale kita daripada satu amal 1 botol buat jualan 2 botol, kita akan dapat RM68.64. Okey. So, pada bulan pertama, macam Farah dah maklumkan, untuk strategi madu 3 ni kita akan dapat RM870.54. Dan bulan kedua, kita akan dapat RM2,529.59. Bagaimana keadaannya? Sama macam Farah kata, duplikatkan. So, untuk 10 orang tu, dia pun cari 10 orang yang mana memang amal 1 botol, nak buat jualan 2 botol sahaja. Selepas tu, dengan 10 orang tu, akan cari lagi 10 orang dan pada bulan ketiga insya-Allah akan dapat dah orang kata apa komisen yang daripada tim sendiri. RM28,767.23. Strategi yang seterusnya adalah strategi Doremi. Okay, strategi Doremi. Untuk strategi Doremi ni adalah dia setiap bulan dia amal 1 botol black seed oil ataupun minyak habatus sauda dan dijual 9 botol minyak habatus sauda. Okay? Alright. So, Tuan Hafizal ni pada bulan yang pertama dia ajar orang di bawah dia ataupun anak-anak buah dia untuk amal 1 botol black seed oil ataupun habatus sauda dan jual 9 botol habatus sauda juga. Okay. And pendapatan Tuan Hafizal pada bulan yang pertama adalah RM494.76. Okay. Ini adalah pendapatan pada bulan pertama. Bulan kedua, pendapatan yang Tuan Hafizal akan dapat adalah RM2,932.76. Macam mana dia boleh dapat ni? Sebab anak-anak buah di bawah dia pun duplikatkan benda yang sama sebab nak dapat pendapatan yang macam Tuan Hafizal dapat. That's why dia orang duplicate cara yang sama. Okay, amal 1 botol dan jual 9 botol. Dia orang nak dapatkan juga pendapatan RM494.76. Okay.
pada bulan ketiga, Tuan Hafizal akan dapat pendapatan sebanyak RM1781.72. Ini semua teknik duplikasi. Okay? Tuan-puan cuma bayangkan. Okay? Sekiranya bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Macam mana pula kan? Semua pakai duplikatkan teknik yang sama juga. Semua nak dapatkan pendapatan macam Tuan Hafizal tadi. Okay? Okey, itu saja daripada video strategi. Sebenarnya apa yang most of kita punya BP buat ni adalah a very conventional way of doing business. We have to admit for the fact macam tadi Cikgu Selina pun dia sebut, dia orang tak tahu, tak faham pun apa konsep ni. Boleh kita Cikgu Selina pun boleh berjaya dapat top 5 bulan lepas, hopefully dapat juga bulan ni dengan cara conventional way of doing pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak maju ke depan lagi, yang mana yang diamalkan oleh syarikat multinational macam Shaklee, Atomy, you name it, dia orang tak buat style conventional. Dia orang buat cara-cara macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak apa, biar berbuih mulut kami cakap, tak apa. Mungkin you all tak nampak lagi kan, tak nampak sinar, tuan-tuan puan-puan tak nampak sinar di hujung terowong lagi. Tapi inilah cara yang sebenarnya untuk sesebuah syarikat boleh maintain berpuluh-puluh tahun bisnes dia orang. So bayangkan dengan sistem kita hanya amal satu, kan, jual dua. Itu tak kita maksudnya amal satu, jual dua tadi kan. Syed, Bob, Syah, semua ada bagi. tiga. Betul. Okey, amal satu, jual dua saja kan. Jadi Habatul Saudah setiap bulan amal satu, jual 9. Kan? Jual 9. Yang tu yang ni amal lah, betul tak? Jual 9. Okey, kalau ikut dia betul-betul yang ni memang pendapatan kita ni akan berlipat kali ganda sebab kita ada downline kita yang kita akan menggerakkan mereka. Dan you know, as a leader, you yourself kan, setiap orang ni adalah leader, kena develop you punya kawan-kawan yang mempunyai thought process yang sama, yang mempunyai pemikiran yang serupa, dan kita kena develop satu team supaya sama-sama kita capai benda ni lah. Kan, saya rasa takat nak jual Betul Saudah, Puan Aisyah, Puan Ju, 9 Betul Saudah untuk sebulan tak susah Puan Ju, betul tak? Kalau ikut 9 je Betul Saudah, susah ke? Kalau ikutnya, kita amal satu, jual 9 saja. Ramai kawan-kawan kita yang boleh jual benda-benda macam ni kan? Kan, jadi saya nak buka minda tuan-tuan dan puan-puan daripada, saya tahu pendapatan semua dalam 2 angka sekarang ni, 3 angka kan. Kita nak go untuk 5 angka ni. Kita nak go untuk 5 angka, 6 angka kalau boleh. Pendapatan untuk setiap BP kita. So dia ada strategi dia. Dan kita kena faham strategi ini, kita bergerak sebagai jemaah. InsyaAllah saya tunggu Kapten Bat sama-sama rally dengan saya nanti bila dia balik ke Malaysia nanti untuk sama-sama memahami sistem ni, untuk sama-sama kita bagi pendedahan, pencerahan yang lebih baik kepada semua BP-BP kita. Boleh Kapten Bat, kita rock and roll again lah. So I have high expectation to my own senior partner. Kapten Bat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you Kapten Bat. Okay, so saya tengok ada permintaan nak tahu info tentang BSO sikit. Kita ada berapa minit lagi? Info about 6 minit, tunjuk video tentang BSO sikit kan? Kalau dapat. Thank you Syah, you've been doing a good job so far. Thank you sir. Ini adalah video di mana Farah
dia campurkan madu kelulut dan habatus Syah, sauda sorry Syah. dalam air. Video yang kita punya promo video. Oh, promo video. Okay. Promo video BSO dalam you boleh dapatkan daripada YouTube kita tu. Sekejap Okay, while Syah tengah cari promo video dekat YouTube kita tu, ada apa-apa soalan saya boleh daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa saja soalan dari segi strategi ke, dia kena duduk sekejap, kena faham, kadang-kadang kita belajar dulu kan, matematik kan, matematik tambahan ke, memang kita kena spend some time faham betul-betul sistem dan you boleh tweak ataupun you can beat the system. Captain Bud dah pandai dah ni. So kalau boleh nak semua dia ajak semua BP ni untuk try to beat the system and get Black seed oil is also known as habatus sauda in the Middle East. Black seeds are also called as black caraway, black cumin, kalonji, and black onion seeds. They come from Nigella sativa, a small plant with pale purple, blue, or white flowers that grows in Eastern Europe, Western Asia, and the Middle East. People have used the tiny black seeds of the fruits of N. sativa as a natural remedy for thousands of years. These black seeds are harvested and cold-pressed from the tiny black seeds of the Nigella sativa plant to help maintain the chemical composition of the oil. The oils were obtained from black cumin seeds with different extraction techniques. Among these techniques, the cold pressing method is popular due to consumers' desire for natural and healthy foods. Studies suggest it may have numerous benefits for health, including a great immunity booster and the perfect treatment of asthma and aiding weight loss. It is even used as a topical treatment for skin and hair for extra self-care loving. As a result, it has sometimes been referred to as universal healer. Here in Bayou, our black seed oil is made out of 100% pure Nigella sativa that is freshly squeezed, cold-pressed, extra virgin and packed freshly in a bottle for our customers. Get your own Bayou Black Seed Oil at www.bayouklulot.com. Okay, kita ada lagi 2 minit dan kita tak plan untuk nak extend lebih daripada 10.30. Saya nak menghormati masa tuan-tuan dan puan-puan. So, kalau ada soalan yang tak akhir, boleh tanya kat sini. Dan saya harap Syah dapat wrap up kita punya sesi. Tuan-tuan boleh tanya dalam grup anytime kan, tapi kalau nak perlukan explanation, verbal explanation tu dia lebih teliti kan, dan sebab tu kita buat sesi macam ni lah. You can always call me at any time to explain to you. Kalau ada orang nak, Cik Syam dia tak tahu nak explain macam mana, just call me. You know, or call Farah, call Super Shah to explain that. Yeah. InsyaAllah they are all well trained dengan kita punya produk. Okay. Calling 1, calling 2, calling 3. Syah, tolong buat wrap up. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Cik Syam. Baik, okay, kita akan tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Wal-As.
Amin, amin, Robert, amin. Baik, terima kasih semua. Okey, sebelum kita end the session, kita ada sesi bergambar dulu. Macam biasa lah. Kita nak ada ambil gambar sikit. No excuses Abang Yus kena buka lah. Itu tengah makan nasi ni kena buka lah Abang Yus. Cikgu Naslina kena buka. Cikgu Azmi nak perkenalan. Puan Intan Solehah daripada Ipoh. Selamat berkenalan Puan Intan. Okey, kalau boleh kita nak bergambar. Okey. Dapat semua buka kamera. Abang Yus. Ayo Kak Aisyah, jom buka kamera. Puan Intan. Tu dia Puan Intan. Baru kenal. Selamat berkenalan. Cikgu Azmi. Berkenalan. Tudung basah. Alamak, tudung basah. Alamak. Aduh. Cikgu Azmi. Cikgu Azmi, okey. Cikgu. Tak boleh tuan dalam bilik tidur. Okay, faham. Alright. Okey, so kita akan ambil gambar Okey. Buat macam mana ni? Freestyle ke macam mana? Macam tu ke apa? Thumbs up. Thumbs up. Alright. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Dan saya minta maaf, mohon maaf kalau ada salah dan silap fakta dan sebagainya. Saya dan Abang Yus nanti tolong correct saya punya fakta. InsyaAllah saya akan correct dalam grup kalau ada kesalahan lah apa-apa. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Oh, Puan Aja ada tadi Puan Aja. Tuliskan Jashi tak puasan Puan Aja. Sihat ke semua Puan Aja? Cik Hafiz mana lama tak dengar cerita? Sihat. Tapi sebab balik office lambat so tak dengar sambil tengah dinner. Okey, faham. Alright. Take care. Good night. Terima kasih. Assalamualaikum. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Terima kasih Cik Syam. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. Good night. Thank you, Syed. Thank you, Syed. Ni tak ada soalan untuk Syed lah malam ni. Apa, relax lah sikit kan. Kami nak cari lari pula pergi duduk Syalam. Tak jadi kami pergi hari ni. Malam ni.